Seekor beruang matahari berjaya ditangkap dan dakwaan nelayan darat mengatakan ikan di Sungai Nenggiri semakin berkurangan. Itu antara paparan berita dari Kelantan langsung bersama rakan penyampai Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan berjaya menangkap seekor beruang matahari yang dipercayai menyerang seorang lelaki di Gua Musang baru-baru ini. Pengarah Perhilitan Kelantan Muhammad Hafiz Rohani berkata, beruang jantan dewasa terbabit masuk perangkap yang dipasang pihaknya sebulan lalu. Beruang itu ditemui cedera pada bahagian muka, mulut dan tangan. Rawatan awal telah dilakukan dan akan dibawa ke Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC Sungai Perak untuk tindakan selanjutnya. Jelasnya, anggaran jarak lokasi tangkapan haiwan itu dengan lokasi kejadian kira-kira 900 meter. Perhilitan tidak menolak kemungkinan haiwan itu adalah beruang yang sama menyerang lelaki Muhammad Zaki Cik Muhammad 33 tahun di kampung dalam senduk Jerat Gua Musang sehingga menyebabkan kematian September lalu. Dengan kejayaan tangkapan beruang terbabit, pihaknya berharap dapat meredakan kegusaran penduduk kampung yang sebelum ini bimbang dan takut untuk menjalankan aktiviti di kebun mereka. Walau bagaimanapun, penduduk dinasihatkan sentiasa berwaspada dan keluar ke kawasan kebun secara berkumpulan. Sebaran aduan serta maklumat berkenaan hidupan liar perlu disalurkan kepada Jabatan Perhilitan melalui talian tertera. Selagi ada kudarat, selagi boleh melangkah, saya akan teruskan perjuangan. Itu prinsip Muhammad Nur Ifkan, 33 tahun, usahawan tani yang menghidap penyakit buah pinggang sejak 10 tahun lalu. Pemuda tabah ini berulang-alik dari Mengkebang, Kuala Kerai ke Kota Baru 3 kali seminggu untuk menjalani dialisis, namun tidak pernah putus asa untuk berjaya seperti usahawan muda lain. Wartawan Majidah Ismail ada laporannya. Ifkan yang menamatkan pengajian peringkat diploma kejuruteraan elektrik elektronik mula menceburkan diri dalam projek tanaman limau nipis sejak 5 tahun lalu dengan modal RM3,000. Menurutnya, projek tersebut diusahakan sendiri di tanah milik keluarga seluas 3 hektar. Ini kerana pokok limau tidak memerlukan penjagaan yang rapi. Kena buah pinggir sebelum saya tanam limau lagi. Masa tu muka tak rasa tak boleh nak kerja berat. Nak duduk kampung gini, nak kerja ke apa kan? Nak jadi koli orang pun tak boleh. Orang tak sepakar orang pun kita ni. Kita pun fikir-fikir, mak kata tanah ada tu. Tanah lima. Setelah ada modal sikit, pergi beli lima di kata Panjang. Tengok anak, kita pergi tengok dulu. Dia kata, boleh bagi murah sikit. Pakai ambil 150 pokok tanah sini. Walaupun bidang pengajian jauh berbeza, namun Ifkan tidak menyesal dengan pilihannya kerana yakin akan potensi limau nipis yang mendapat permintaan tinggi daripada pelanggannya. Setakat ini, pasaran buah limau nipis hanya di sekitar Kelantan, namun Ifkan turut berhasrat untuk meluaskannya keluar Kelantan suatu hari nanti. Buat masa ini, hasil tanamannya telah dijual seminggu sekali kepada pemborong di sekitar Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan beberapa daerah lain. Selain limau nipis, Ifkan turut mengusahakan tanaman sampingan lain seperti durian kunyit, durian musang king serta petai. Menurut Ifkan, sektor pertanian kini banyak menawarkan peluang kerana terdapat bantuan kerajaan dari segi modal, khidmat nasihat, teknologi dan juga penyelidikan sekaligus dapat menjana ekonomi rakyat. Majidah Ismail, RTM. Nelayan darat yang tinggal di Kampung Bertambaru Gua Musang mendakwa hilang sumber pendapatan apabila ikan di Sungai Nenggiri semakin berkurangan sejak 5 tahun kebelakangan ini. Masalah itu dipercayai berpunca daripada air sungai yang keruh, kesan daripada aktiviti peladangan, pembalakan serta perlombongan. Selain dakwaan wujudnya kegiatan mengebom ikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut nelayan darat, sejak lebih 50 tahun lalu, Sungai Nenggiri menjadi lubuk rezeki bagi penduduk untuk menangkap ikan termasuklah spesies ikan baung, ikan kelah Johor, kenerak, lampan dan udang galah. Namun ketika ini, mereka semakin sukar untuk mendapatkan ikan, sama ada untuk jualan atau sumber makanan keluarga. Macam dulu, ikan ni kita boleh nampak dari sungai mana banyak ikan dulu masa kita kecil dulu. Tapi dah ni nak tengok tu susah. Lepas tu pendapatan nelayan sekarang pun dah kurangnya.
disebabkan apa tu saya tak tahulah, sebab keadaan sungai macam mana perubahan ekosistem dia. Kadang-kadang tanya dia ada rezeki lebih, banyaklah dapat sikit. Tu sekarang kebanyakan nelayan buat kerja sambilan untuk menambah pendapatan keluarga. Saya cari kerja juga tapi sambilan lah. Jadi kelo ni sebab kekurangannya daripada punca kerja-kerja yang tak molek lah. Supaya ngarai, bung ikan, macam-macam lah. Itu menyebabkan ikan kita jadi pupuh. Petang, kadang turun pagi. Tak tentu lah. Kalau ada ikan tu balik sikit. Kalau tak ada ikan tu balik saja. Tak ada. Jaga-jaga nak boleh. Boleh 2-3 ekor gitu lah. Kalau ni tak ada nak jual, tak boleh nak makan pun lah. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata pihaknya mengambil maklum masalah yang dihadapi nelayan darat berkenaan. Sekian paparan dari Kelantan, dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Amirul langsung dari Kelantan. Kita ke perkembangan seterusnya. Jabatan Kastam di Raja Malaysia Pahang menyita pelbagai jenis dan jenama rokok serta minuman keras tak berkastam bernilai lebih 2.69 juta ringgit. Sitaan dilakukan melalui serbuan di 2 buah gudang di Taman Perindustrian Perdana Negeri 9-28 September lepas. Rampasan melibatkan jumlah cukai dan duti lebih 2.33 juta ringgit. Kes pertama melibatkan serbuan 28 September lalu di Taman Perindustrian Perdana Bukit Palong. Rampasan adalah melibatkan sejumlah 3,156,961 batang rokok pelbagai jenis dengan anggaran nilai adalah sebanyak RM RM286,118.40 yang melibatkan jumlah duti dan cukai adalah dianggarkan berjumlah RM2,112,205.44. Kes kedua dilakukan pada hari sama melalui serbuan di gudang pemprosesan, pengilangan dan penyimpanan minuman keras disyaki tanpa lesen kastam di Taman Perindustrian Perdana Lukut.